أمسينا بك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Di antara ayat yang kita bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala sebut berkenaan dengan nikmat Tuhan. Kita masuk syurga ni yang pertama sekali dengan rahmat Allah Taala. Cuma nikmat Allah ni Allah Subhanahu wa taala tak say kita buat nikmat Tuhan ni kita balas dengan kufur pada dia. Sebab itulah segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita, Allah Taala suruh bersyukur ke dia. Dan Allah Taala pun tanya, alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum daral bawar. Alam tara ila alladhina baddalu ni'matallah. Makna kata untuk perhati ke manusia, orang yang telah tukar nikmat dengan kufur pada Allah. Ayat ni berkaitan dengan musyrikin Mekah hak lawan Nabi. Kata Ibn Abbas, alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufrani. Ibn Abbas kata, sambungnya daripada ayat Allah Subhanahu wa taala ni kerana orang kafir Mekah tu sendiri dia tukar nikmat keimanan dengan kufur pada Allah. Nikmat paling besar manusia ni jadi orang berimeh. Lapar tak apa, kita asal kita orang berimeh. Mati tak apa lagi, kita asal kita orang berimeh. Iman ni satu jaminan bahawa manusia akan selamat. Iman ni gapo? Iman ni dia mesti ada 3 benda pada iman. Dia mesti tasdiq biqalbi, percaya dengan hati dan satu. Kepercayaan adalah hati ni orang panggil keyakinan. Manusia tak boleh hidup kalau tidak yakin. Yakin pada perkara ni menyebabkan menjadi sebab orang tu sanggup buat gapo ya kalau yakin dengan seseorang. Kalau orang kan, kalau seorang tu yakin dengan seseorang, orang yang yakin dengan seseorang ni kalau bak nego, kau yakin ke demo bila kata bak nego kau yakin ke demo ni, demo sebut gapo kau boleh belakang nak modal 50,000 ke 100,000 kau boleh bui sebab yakin. Kita boleh tinggal pitih lah rumah kita dengan tak ada kuncinya, kita buh lemari tarik tu kan, kita buh lah tu. Sebab apa? Sebab kita mempunyai keyakinan bahawa pitih tu tak hilang. Bini kita pun tak ambil, anak pun jauh sekali, nak masuk rumah kita pun payah, ada pagar tinggi dengan berapa. Itu keyakinan. Keyakinan pada Allah Ta'ala ni, orang akan sanggup buat gapo ya Tuhan suruh sebab dia yakin. Makna kata, orang yang tak buat apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala adalah orang yang kurang keyakinan dia pada Allah. Yakin tu mungkin, tapi kurang. Kalau kita kurang yakin dengan orang, kita tidak akan bui pada dia gapo pun sebab kita tak yakin ke dia. Kalau kita tak yakin kepada saing kita, bak saing boleh, bak lain payah sikit. Moga kita tak yakin mana. Itu tasdiq biqalbi. Wa iqraru bil lisani, dan ikrar dengan lisan, dengan lidah. Hasil daripada keyakinan hati ni itu mulut.
Hati dengan mulut dalam masalah iman dia kena serupa. Kalau hati lain, mulut lain, orang panggil munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Antara manusia ni ada beriman pada Allah, wa bil yaumil akhir, dan beriman dengan hari akhirat, wa ma hum bimu'minin. Sebenarnya kata Allah Taala mereka tu tak beriman sikit ambut. Itu makna wa ma hum bimu'minin. Itu tasdiq biqalbi wa iqrar bil lisan. Nombor 2 yakin ada. Nombor 3-nya ikrar ada. So lagi dia kena wa amalun bil arkan, dia kena amal dengan segala syariat Allah Taala. Kalau yakin ada, mulut pun kata beriman, tapi beramal tak. Beramal ni hasil daripada keyakinan. Dia tidak akan mari seorang itu yakin bila kalau seorang itu beramal saja tanpa keyakinan. Orang panggil supaya kita ajar burung kecek saja, tapi dia tak faham apa dia kecek. Biasa kita kelih dengan burung hok boleh kecek. Kita ajar assalamualaikum, assalamualaikum. Kita ajar gapo pun dia boleh belaka. Tapi dia sendirinya dia tak tahu gapo dia sebut. Sebagaimana pun kita lah. Allahu akbar, semaya sami Allahu liman hamidah, subhanarabbil a'la, subhanal azim. Baca ingat berlaku ala semaya. Tapi kalau tanya makna gapo lah semaya, tahu. Lepas kita tanya dia semula, mu semaya awak kena merimang. Mu semaya awak gapo kalau mu tak tahu gapo dia mu baca. Mu duk kecek dengan Tuhan mesti tahu. Kita baca Fatihah ni kita kecek dengan Tuhan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah Ta'ala jawab, hamba aku puji aku, Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita baca Fatihah ni kita kecek dengan Tuhan, kecek dengan Allah Ta'ala. Dan dalam hadisnya Allah Ta'ala jawab apa dia kita kecek. Sampai dia baca derah-derah nak mana baca cepat. Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Oh nak pergi ke mana? Kalau kecek dengan sahai jenis derah-derah apa sahai tak faham. Nak gapo tahu mu ni, nak nasi ke nak menapa tahu. Dah, kalau kita kecek dengan saing, kecek laju. Ai pun tak faham. Kalau ambo kecek tazkirah nak kecek pasal laju. Tak faham mana? Tak faham mana? Kecek ni ada jenis hanjur slow. Teroyak so tak faham lagi, ulai lagi. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW tak pernah marah. Sahabat tanya, tok guru rumah kita yang marah ya. Nak murid tanya nak buat mana, tok guru pun tak kerti juga. Tanya banyak-banyak nak jawab dia penipal dah. Nah, murid dia pun tak kerti mana. Nak murid tanya, mula nak marah. Nabi tak marah. Nabi jawab, gapo dia hak sahabat tanya. Sebab tanya ni merupakan salah satu daripada ibu ilmu juga tanya. Tak tahu kena tanya. Kita tak boleh duduk dekat dia tak tahu. Apa dia muak gini? Dosa lagu ni. Ambo tak tahu. Ambo tak tahu. Tak tahu tu iyalah tidak dihukum lah sebab mu tak tahu. Kalau dia membuat sokar atas alasan tak tahu, Tuhan tak hukum lah perbuatan itu. Tapi tak tahu tu sendiri tak boleh, dia kena tahu. Boleh faham kan ni? Kita buat sokar kalau kadang kita tak tahu, tak kenalah dosa kita sebab kita tak tahu dalam perkara tu. Tapi sifat tak tahu dan sifat tidak ambil tahu tu dosa. Sebab manusia tak boleh hidup dalam keadaan jahil. Tak boleh. Dia kena tahu syariat agama dia berapa, mana dia nak pergi, syariat lagu mana hak Nabi Muhammad SAW bawa. Dia tak boleh hidup dalam keadaan tak tahu, tak boleh. Allah Ta'ala tidak redha kita hidup dalam keadaan kita tak tahu, kita jahil. Tak boleh. Sama ada kita baca lah semaya ke gapo ke, semua barang-barang lagu ni barang kena tahu. Sebab barang perhubungan kita dengan Allah Ta'ala. Kita sebut subhanallah azim, sebut subhanallah a'la. Apa kita sebut subhanallah azim, subhanallah a'la? Allahu akbar. Adik aku semua,
Orang kata semaya ni boleh selesai masalah. Boleh selesai masalah. Amba kata jalan semaya ni boleh selesai masalah. Sebab Nabi ada masalah Tuhan suruh semaya. Kalau kita tengok ayat Quran, Allah Ta'ala royak cerita, mula-mula Tuhan royak cerita gapo dia hak Nabi kena di Mekah. Kemudian Tuhan kata fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Fasbir Muhammad mengena sabar ala ma yaqulun, di atas gapo orang kata kamu. Orang kata kita ni masalah sebenarnya. Diri kita hak terima perkataan orang ni sakit hati kalau perkataan itu tak betul. Kalau Yaakob berasa lagu mana? Telinga tebal belah mana pun, tapi kalau orang kata kita berasa. Tidak kata orang bini kita kecek dengan kita, salah kecek kita berasa hati. Bini pun lagu tu juga. Salah kecek dengan tok laki pun berasa hati sah orang lain. Nabi lebih lagi. Moga hak kata ke dia tu, keluarga dia, orang Mekah tu sendiri. Tapi hak kata belakang ni Muhammad kata kemu ni tak luak sikit abuk munya. Fasbir, sabar ala ma yaqulun, di atas gapo hak mereka kata. Tuhan pun ajar benda hak nak kemah diri. Tuhan tak kata, dah dia kata sangat Muhammad, hak mana kata tu ping napa so biar mampu belakang mana ada. Dah. Boleh juga Nabi nak buat gitu pun supaya napa Nabi Musa tak ada ngocak lah mampu gerak. Tak gitu kan? Ping sute tu pakai mati selalu. Aku nak apa? Boleh Allah Ta'ala nak buat gitu ke Nabi. Kok mana kata Muhammad aku nak senjahkan belakang biar mampu habis. Aku nak kutik seko-seko, nak kepih kok. Boleh ke tak? Boleh. Itu orang panggil bagi pihak hak lawan Nabi. Tapi bagi hak jom kena kata ni, bagi hak Nabi sendiri ni, dia kena ada juga alat dia. Alat dia apa? Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syams wa qabla al-ghurub. Mu kena tasbih aku. Mu kena puji aku. Kalau kita kelih ayat ni sekali, mu kena sabar Muhammad gapo kata kamu. Sepatutnya Tuhan kena kata gapo? Tak apa, aku ada lagu-lagu mana dia kata kamu tu, aku kira. Kalau lagu mana? Tidak kita kecek dengan saing kita lagu tu Kalau kita nisbah kecek dengan saing lah, muka Tuhan, muka saing kita. Dia tua kepada kita. Atau beza tu. Kalau kita ada masalah, apa saing kita mari. Sabar mak, tak apa, kau buat kira belakang mana ada. Kemudian hanyut air apa tak apa kau buat kira. Menurut dia sudah sabar. Patut lagu tu. Muhammad musabar sudahlah. Mana kata kamu melakon ni, biar aku kutik kira belakang. Dah. Munya Muhammad kena apa? Wasabbih bihamdi rabbika. Mu kena puji aku. Mu kena puji aku. Sebab apa? Sebab hak nak repih keng dia ke, hak nak tapa dia ke, hak nak hidayah ke dia ke, kerja aku, muka aku Tuhan. Mengingat bahawa aku besar pada dia, mengingat bahawa aku hebat pada dia, nescaya mu kena tasbih kat aku. Sebab tu kita pagi lepas subuh subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih 100 kali lepas subuh. Lepas asar pula subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih 100 kali pula lepas pada waktu asar. Wa minal lail, so lagi Muhammad malam tengah malam royak ke aku gapo dia masalah. Hak paginya orang kata kamu mau puji aku sudahlah. Hak petangnya orang duk kata kamu pagi petang ni mu hiduplah kadang kena kata kau orang tak sedok bimbel sikit abuk muka aku ada. Mu puji aku sudahlah Muhammad. Lagu mana aku nak buat? Mu tak sedok jagalah hati dia tu, ikut dia. Tengah malam mu royak kat aku masalah gapo hak mu ada, aku nak terus selesai.
Sebab tu ulama tafsir kita kata tak ada lah benda hok boleh lesar masalah ketika mana kita hidup ni melainkan bangun semaya tengah malam. Allahu akbar. Puak kita ni malah tak kata kan. Hamba sebut terang-terang. Malah puak kita tak bangun semaya tengah malam. Ada berlaku sakit kepala, yang sakit betih. Macam-macam sakit, bangun tengok bola, musim bola tu kat cerah mata-mata. Koci je ni. Kena bunyi pah, bangun bekah tengok bola. Acuk koci je bangun nak semaya tengok. Je sedar bangun, tu yang tak sedar. Dok bunyi situ, koreng tu aja nego. Sebab waktu malam ni lah waktu yang paling molek untuk seorang itu mengadu masalah dia pada Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala sebut tadi, contoh musyrikin Mekahnya, nikmat yang aku bagi dia tu, dia tukar belakang. Lepas pada ayat tu Tuhan duk cerita nikmat dia. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda anzala minas samai ma' wa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Mula-mula Tuhan kata aku hak buat langit bumi. Lepas tu aku atur air daripada langit untuk bumi. Ada arah lah air ni Tuhan buat. Dan waja'alna mil ma' kullu syai'in hayy. Tuhan buat air ni untuk semua benda hidup. Hak mana bagi makan roti, tak boleh nak makan roti kalau tak ada air. Muka roti ni gandum. Gandum ni dia kamel gandum tu, uli tu dengan air. Kalau sini uli dengan apa? Uli dengan pasir ke? Uli dengan air, tak kata kan? Nak boleh jadi roti, nak bakar roti cana, roti payang, roti berapa pun, air. Pas kita hebat lagu mana pun tak nak makan nasi kata ada air. Orang menanam nasi ni berah awak campur air. Apa dia lagi? Air tu saya kata untuk semua benda hidup ni. Semua. Aku atur air daripada langit. Daripada langit air. Bila air turun daripada langit, wa anzalna minas samai ma', turun air daripada langit, fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Hak bahagian bumi ni pula bila terima air tu, tubik ngebuah. Buah pauh, boleh memakai buah timun Cina, buah gapo, royak ya buah gapo. Nak air belakang. Kalau belah Arab buah tamak, nak air juga. Malaysia aku buat juga. Semua ni nikmat Tuhan sebut ni. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau nak kira nikmat aku tak boleh kira. Daripada mu seorang, daripada mu celek mata sampai kena tutup mata nak celek mata pula hidup sehari-hari ni. Kalau kira berapa ribu bak habis sehari dak aku duk pergi mu ni manusia. Nak kira pitih lah. Tak kata kan? Nyawa tak kira lagi, boleh kecek tak kira lagi, boleh mengunyah, boleh menelan, boleh gerak kaki, boleh gerak tangan, boleh naik motor, naik kereta. Nak bayar berapa ke Tuhan? Nak bayar berapa? Kalau Tuhan kata sekali nyawa 2 kok, lepas 2 kok, Tuhan bayar lah pok kita. Sehari-sehari tu hok lelah tu kat, kau banyak kena bayar. Nyak lelah tu beribu-ribu kok sehari kena bayar. Cakap dah bayar apa kita? Di atas gapo iaitu hebui. Tuhan pun istihar. Innal insana lazalumun kafar. Terima nikmat aku manusia ni dia 2 perkara. Zalum, dia zalim, serta dia kufur dengan nikmat aku. Zalim ke aku dan zalim ke diri dia sendiri. Kalau dia buat zalim, tak ada gapo bagi pihak Tuhan. Tetap dia jadi Allah, tapi dia zalim ke diri dia sendiri. Itu cerita bab nikmat. Lepas tu Allah Ta'ala buat mari contoh seorang orang yang betul-betul bersyukur dengan nikmat Tuhan. Itu Nabi Ibrahim. Sebab tu sudah daripada ayat tu ada ayat wa idh qala Ibrahim rabbi ja'ala. Dan cara Nabi Ibrahim syukur nikmat dengan cara dia royak ke Tuhan nikmat dan dia minta Tuhan pera diri dia daripada jadi orang kafir dan zuriat keturunan dia. Lagu tu cara dia rupa.
Kita akui kata nikmat tu mari pada Allah. Rabbi ja'al hadzal balada amina. Yang ngaku bahawa nikmat Tuhannya jadi negeri Mekah negeri hak aman. Nikmat tu. Di sebalik nikmat hak Tuhan jadi negeri aman ni, mubilah Tuhan. Waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihi, mutulikat hati orang Mekah ni mari Mekah. Ikat hati orang pergi Mekah dengan Mekah. Tuhan ikat sungguh. Pergi mana-mana pun tak serupa kita pergi Mekah. Kenapa? Tak serupa. Kita pergi jalan tempat lain pun jangan buat serupa pergi jalan Mekah. Tak serupa. Sebab Mekah negeri hak berkat. Hak ada nikmat Tuhan situ. Nikmatnya buat pahala banyak situ. Maya banyak situ. Berapa ribu pahala, berapa ribu ganda Tuhan beri. Itu benda dia. Sebab tu Nabi Ibrahim orang yang bersyukur dengan nikmat Tuhan, dan dia terima nikmat Allah Ta'ala, dia berdoa di atas nikmat yang Tuhan beri. Itu tanda kesyukuran yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran pada ayat yang kita baca. Jadi bila kita baca ayat, dan bila kita reti apa dia kita baca, kita tengok apa dia tu email baca ke, kita akan rasa kita semaya ni ada benda, ada isi kita semaya. Apa semaya ni kena baca Quran, apa tak baca ke lain, tak baca hadis ke, ataupun tak baca gapo-gapo hak lain. Allah Ta'ala suruh baca Quran. Sebab Quran ni ahsanul kalam, sebaik-baik perkataan. Kita nak wui ke Tuhan ni sebaik-baik belaka. Ahsanu amala, belaka nak wui ke Tuhan. Tak ada buat main-main, tak ada. Tuhan suruh kecek dengan dia dengan sebaik-baik perkataan, iaitu Al-Quran. Tuhan suruh bersih diri kita dengan sebaik-baik kebersihan. Kena ambil ismaya, kena pakai gapo, kena buat goni, kena buat gotu. Allah Ta'ala suruh perkataan dengan sebaik-baik perkataan. Allahu Akbar, takbir. Nak buka jalan, supaya Allah Ta'ala ni kita bahasa diri kita dengan rendah, bahasa Tuhan ni tinggi. Semua semaya ni ada benda yang menunjuk ke seorang tu jadi hamba Tuhan. Tapi kalau orang reti semaya ni, dia boleh lesah masalah kehidupan. Allahu Akbar. Sekadar itulah pagi ni, insya-Allah kita jumpa lain kali. Hamba betul lah mari tidur sini. Jumpa dengan adik kakak pada pagi ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri keberkatan kepada kita, insya-Allah. Allah Ta'ala beri kepada kita untuk berjumpa lagi di masa-masa yang akan datang. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya ghani ya hamid ya mujid ya mu'id ya ghafur ya wadud ya dhul arshil majid fa'alun lima yurid. Lakal hamdu bil iman, lakal hamdu bil islam, lakal hamdu bil Quran, lakal hamdu bil mal wal ahl wal mu'afan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma antal ghani wa nahnu al fuqara wa antal qawi wa nahnu ad du'afa. اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عيبا إلا سترته ولا ضالا إلا هديته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya kami bersyukur padamu kerana kehidupkan lagi kami pada pagi ini. Beri mata untuk kami tengok, telinga untuk kami dengar, mulut untuk bercakap. Semua ni nikmat yang datang daripadamu ya Allah. Ya kami tidak akan dapat balas kecuali kau jadikan kami ni hamba betul-betul bersyukur pada kamu. Wahai Tuhan, mana rezeki langit bagi kami ni Tuhan, waktu bumi ni untuk kami. Hak di bumi ni Tuhan, waktu keluar belakang untuk kami. Hak jauh Tuhan tu dekat dengan kami. Hak dekat dah Tuhan tu berkat kepada kami. Kurniakan kepada kami rezeki yang kami tidak suka marinya ya Allah. Dan kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal. Wahai Tuhan, kamu telah cukuplah benda yang halal bagi kami. Siapa kami tak kena sikit abuk benda yang haram. Kamu kayakanlah kami ya Allah. Siapa kami tak minta dengan siapa, mereka kami minta denganmu sahaja. Ya Allah, Tuhan kami selesaikanlah segala masalah kami. Mudahkanlah bayar hutang kami. Lembutkanlah hati-hati kami. Ya Allah, kepada musuh yang nak buat jahat kepada kami serah mereka kepadamu ya Allah. Untuk kamu buat apa sahaja yang kamu suka kepada mereka. Ya Allah, Tuhan kami berilah hidayah kepada orang yang tak terima hidayah lagi. Berilah kesenangan pada orang yang susah. Berilah sihat pada orang yang sakit. Berilah segala-gala kemudahan pada orang yang ada masalah. Berilah ya Allah perasaan damai, perasaan tenang pada orang yang bermusuh di antara satu sama lain. Ya Allah, Tuhan kami, tautkanlah hati kami, ikat hati kami dengan masjid.
supaya kami tidak suka pergi tempat lain melainkan kami mai masjid saja ya Allah. Ikatkanlah hati kami dengan solat berjemaah supaya kami tidak suka solat seorang melainkan kami berjemaah. Ikatkanlah hati kami dengan sedekah sampai kami rasa gesah dan gelisah hati kami kecuali kami bersedekah kepadamu. Ikatkanlah hati kami dengan Al-Quran sampai kami tak boleh nak baca berapa pun Tuhan melainkan baca Quran dulu dalam kehidupan kami. Ya Allah, kami terimakanlah apa yang kami minta ni pada ibu bapa kami yang telah meninggal dunia. Tolonglah ya Allah, rahmatilah alam barzah mereka, alam arwah mereka. Tepatkanlah roh-roh mereka bersama dengan Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadikan alam barzah mereka sebagai taman-taman syurga, bukan lubang daripada lubang neraka. Pada ibu bapa kami yang masih hidup lagi, tolong panjangkanlah umur dalam ketaatan kepadamu. Berilah dia ingat dan waras dan tidak nyanyuk ketika mana tua. Jangan dia membebankan, jangan beri perasaan membebankan pada anak-anak dia, tetapi berilah perasaan lembut dan kasih sayang kepada orang tuanya. Ya Allah, Tuhan kami, jadikanlah kami ni orang terpilih di sisi kamu dan boleh berjiran dengan Nabi kami Muhammad SAW di yaumil akhirah nanti ya Allah. Jadikanlah kami bersama dengan syurga Firdausil A'la dengan Nabi kami Muhammad SAW. Rabbana taqabbal minna du'ana wa hayatimulah doa kami, tub alaina kena taubat padamu taubatan nasuha, taubat sebenar, innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.